Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muka surat satu dua empat, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul musannifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fi darain amin. Syekh Arsalan Ad-Dimashq radhiyallahu anhu berkata lagi, al-abidu ra'il li'ibadatihi wal muhibbu ra'il limahabbatihi. Seseorang hamba itu memerhatikan kepada ibadatnya. Seorang hamba memerhatikan kepada ibadatnya, adapun seorang pencinta itu memerhatikan kepada cintanya. Apa perbezaan? Orang yang beribadat memandang ibadatnya dengan orang yang memerhatikan ibadat itu atas dasar cinta. Seseorang hamba yang melaksanakan syariat semata-mata tanpa jiwa kehambaan yang hakiki, tidak ada sifat hina diri, rendah diri, fakirnya diri, lemahnya diri, jahilnya diri, tidak ada berperasaan sedemikian, maka dia hanya melihat kepada amal ketaatannya. Dia sudah mengerjakan perintah Allah, dia telah meninggalkan segala larangan, hanya sibuk dengan melihat amal dan sibuk dengannya melihat dia ni bagaikan tergolong daripada orang yang soleh, orang yang kuat ibadat, kerana tujuan amalannya ialah untuk mendapatkan ganjaran. Lalu dia memandang kepada amalannya yang mana dia merasakan bahawa amalan itu akan menjadi sebab untuk dia mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dia nampak dirinya beramal, amal itu akan menarik pahala, mendatangkan pahala daripada usaha ikhtiarnya itu. Adapun orang yang beribadat dengan cinta, maka dia memandang kepada cintanya kepada Allah, bermakna beramal atas dasar cinta, dan sibuk hanya dengan Allah. Hatinya hanya melihat gerak badan yang ikhlaskan. Bila dia berdoa, ilham yang diucapkan itu pun daripada ilham Allah. Memandang kepada cinta kepada Allah Ta'ala dan sibuk hanya dengan Allah, bukan lagi kepada amal ibadatnya maupun ganjaran daripada ibadatnya. Melihat ibadatnya pun tidak, melihat ganjarannya pun tidak, tetapi hanya sibuk menatap Allah. Itu dia kata syuhud, memandang Allah. Apa yang dilakukan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan saya juga, tetapi Allah Ta'ala yang
rahmat dan limpahan kurniaannya, kurniaan Allah Ta'ala kepada hamba, bukan daripada pihak kita. Justru itu kurniaan Allah, maka berterima kasihlah. Setelah melihat itu anugerah Allah, bukan pada pihak kita, milik Allah, miliknya Allah. Seorang driver pagi petang bawa kereta majikannya, kereta yang mahal, Mercedes contohnya, Porsche ke, orang puji dia, wah, minggu milik kita kan. Tapi kalau milik kita, Viva pun dah act dah, sampaikan tak sempat nak break, terus terlanjak lalu depan masjid. Viva je. Ya. Sebab milik kita terasa, kalau milik orang tak. Demikianlah penghayatan yang lahir daripada jiwa kehambaan yang sudah dihiasi dengan dua tujuan. Melihat bahawa amal itu adalah bantuan Allah, bukan daripada pihak kita. Dan seterusnya, maka Syekh Rasulullah berkata lagi setelah itu, "Idza araftahu kanat anfasuka bihi wa harakatuka lahu, wa idza jahaltahu kanat harakatuka laka." Jika kamu mengenal dengannya dan pergerakanmu kerananya, dan jika kamu jahil tentangnya, maka pergerakanmu untuk dirimu sendiri. Apa tafsirannya? Tafsirnya daripada kata-kata ini, jika kamu mengenalinya, Allah tidak mengenal, maka pergerakanmu untuk dirimu sendiri. Jika seorang hamba telah mengenal Allah Ta'ala, maka setiap diam dan geraknya tidak terlepas dari, dan tujuan di sebalik setiap gerak dan diamnya hanyalah kerana Allah. Diam pun tujuannya Allah, geraknya pun tujuannya hanyalah Allah. Dia beramal kerana Allah, kerana Allah bantu dia, dan merasakan bantuan wilayah Allah Ta'ala, bantuan Allah SWT. Jadi kedatangan kita ke masjid, solat berjemaah, dengar kuliah, faham pula bicara kuliah itu, malah boleh diamalkan dan disebarkan kepada orang lain, itu pun atas bantuan Allah, bukan berpihak kita. Jadi nak kekalkan ingatan pada Allah, itu yang penting tu. Jadi kita dah tak ada masa lagi hanya sibuk dengan amal, tapi tak sibuk dengan Allah. Tidak ada masa lagi kita nak memperbanyakkan kuantiti amal, tetapi kita nak terus upgradekan kita punya kualiti amal. Sebaliknya, jika seorang hamba itu tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kenal, tidak bermakrifat, maka dia akan melakukan segalanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Datang ke masjid pun untuk dirinya, supaya dipanggil alim, dipanggil soleh. Datang belajar pun untuk dirinya, supaya orang dipanggil alim. Sembahyang duha pun untuk dirinya, supaya apa? Allah berikan rezeki.
berwatakkan akhlak yang baik, cakap lembut, merendah diri, itu pun untuk dirinya, supaya orang panggil dia seorang yang warak, saleh, tawadhu. Sehingga kan Allah Ta'ala pula jadikan alat untuk memenuhi hajat dan keinginannya. Allah tu sebagai alat. Tu baca catatan tu, baca catatan tu. Allah tu sebagai alat untuk tunaikan hajat kita. Ya Allah, aku miskin, kayakanlah. Ya Allah, aku nak tingkatkan iman, beri aku iman. Begitu. Aku nak jadi orang sabar, beri aku sabar. Ketika mana Allah beri kita iman, beri kita sabar, kenapa tolak? Kan kita berdoa, ya Allah, tingkatkan aku iman, berikan aku kesabaran, hiasi hatiku dengan keredaan. Masya Allah, indah kata-kata berdoa tu. Ketika mana Allah beri, aku tak nak redha, aku tak nak sabar, aku tak nak iman. Kan gitu kita kan. Cara macam mana Allah beri keredaan, kesabaran dan keimanan itu? Allah beri balak. Kita minta iman, kita minta redha, kita minta sifat sabar. Baik, aku nak beri ni, Allah beri kita ujian. Ambillah sabar tu kat situ. Dalam ujian itu ada sabar, dalam ujian itu ada keredaan, dalam ujian itu ada keimanan. Ambillah. Oh, tolak pula. Kita ni semua nak senang, nak iman, nak tingkatkan iman tanpa ujian. Gitu kan. Nak kaya tanpa bekerja, nak ilmu tanpa menarah kitab. Itu kan angan-angan majlis namanya. Nak mati dengan husnul khatimah tanpa usaha membaikkan iman. Macam mana? Jangan panjangkan sangat angan-angan kita tu. Usaha terus, usaha belajar, mendalami sesuatu masalah agama, terima tarbiyah, terima didikan. Syekh Ar-Salih Al-Dimasyq berkata lagi, al-abidu ma lahu sukun, seseorang hamba itu tiada baginya akan sukun. Sukun ni bukan buah sukun sukun tu diamlah. Macam kita, tanda apa ni? Fathah, yang ni kasrah, yang ni dhammah, yang ni sukun. Sukun tu tanda mati. Mati itu artinya, mati kan dah diam, tak bergerak-gerak. Tapi dalam kitab ini sebut saya sukun itu ialah ketenangan. Dah hati dah tak meronta-ronta dengan Allah Ta'ala, dia diam, tenang. Air diam, air tenang. Air kalau tak berarus, macam mana? Boleh mancing tak? Boleh mancing lagi? Ada ikan ke dalam tu? Ada ikan. Tengoklah bawah tu sejuk ke tidak, panas ke tidak air tu. Tanya orang ikan, pandai jawab ikan. Tu dia. Kalau berombak, sebelum naik bot dah makan telan pil dulu 2 biji. Kalau tidak, mabuk dia macam perempuan mengandung. Ikan pun tak dapat, mabuk dia dapat. Jadi kalaulah hati dah sukun, dah tenang, dah tamak-ninah, dia bukan ada komplain apa pun. Tenang hidup dia. Ada makan, makan. Tak ada makan, puasa. Senang gitu. Kan Nabi begitu. Nabi ini balik rumah lepas subuh, tanya, ada sarapan pagi? Ada makan apa? Tak ada apa nak masak, kata. Baiklah kalau gitu aku puasa. Dia nak puasa. Maka jadilah syariat bahawa puasa sunat itu boleh kita niatkan selepas subuh dengan 2 syarat. Tidak melepasi zuhur, 1, dan juga tidak berlaku perkara-perkara yang membatalkan puasa sebelum nak berniat. Ada pun puasa fardu, fardu Ramadan, qada, nazar, kafarah, itu kena malamkan dia punya niat. Nabi itu mudah, sebab dah tenang. Ada makan, makan. Tak ada makan, puasa. Itu. Tak ada api, tak berasap, senang gitu. Kita kalau tak ada api tu, wanta kita buatnya. Nabi makan aswadin. Aswadin ni 2 hitam putih. Maksudnya apa? Air sejuk dengan tamar. Tak perlu api pun. Ada pernah orang masak tamar?
Jadi di sini seorang hamba itu tiada baginya akan sukun, keterangan dalam mengarungi takdir. Apa maksud sini? Iaitu orang yang merasa dirinya beribadat. Siapa rasa dia tu soleh, dia tu berilmu, dia tu wara', dia orang yang beribadat, maka tiada berdiam diri baginya kerana menisbahkan perbuatan kepada dirinya tanpa menyaksikan kebesaran Tuhannya dengannya. Dia sibuk hati dia, ni Quran tak baca lagi ni, ini zikir macam mana ni, oh bangun malam ni sibuk. Dia bukan sibuk dengan Allah pun, dia kata malam ni nak bangun apa, besok nak puasa makan apa, lupa. Oh ini ada dua muka surat lagi tak khatam hari ni. Dia hari-hari khatam satu juzuk, ada dua muka surat lagi tak baca lagi. Dia sibuk tu, akhirnya lupa Allah. Dia lupa ni Allah bangunkan dia, Allah laparkan perutnya, Allah gerakkan lidah untuk membaca, berzikir sebagainya. Lupa Allah Ta'ala, sibuk dengan dirinya. Jadi orang ini tak tenang tandanya, tak tenang, tanpa menyaksikan kebesaran Tuhannya dengannya. Seterusnya beliau berkata, wazahid ma lahu raghbah. Orang yang zuhud itu tiada baginya keinginan. Keinginan untuk dunia itu tak ada, cinta dunia tak ada. Itu zuhud. Fahamkan ya? Zuhud itu bukan fakir miskin. Zuhud itu hati. Ada dua pentakrifan zuhud itu. Pertama, takrif zuhud itu ialah mengambil hanya sekadar hajat. Untuk pakaian, tutup aurat, rumah tempat berteduh, makan untuk hari ini. Dah itu saja. Nak bergerak dengan kaki. Itu zuhud. Bermakna hanya ambil sekadar hajat saja. Ada satu lagi takrif zuhud yang lebih dilihat lebih halus, yakni takrif zuhud itu ialah tidak memberi ruang dunia bertapak dalam hati. Itu zuhud. Bermakna harta kekayaan di tangan, kuasa darjat kekuatan kerajaan di tangan, ada pada hati hanya Allah saja. Itu zuhud. Zuhud itu bukan pakai baju compang-camping tak bergosok, tak koyak baju, dikoyakkan jahit tampal, berbau. Itu pengotor, bukan zuhud. Orang zuhud itu tiada baginya keinginan, tak ada lagi nak berebutkan tentang harta, tentang pangkat, darjat, cuba mengalih pandangan-pandangan manusia ke arah dirinya. Orang yang zuhud dengan dirinya iaitu meninggalkan keinginan dalam keinginannya dan berpaling daripada keduniaan. Ada ke macam tu? Bukan zuhud tu tinggalkan harta, bisnes, bukan gitu. Cintai dunia. Dia berpaling daripada selain pada Allah dengan dirinya, lalu inginkan Allah Azza wa Jalla dengan dirinya, maka tiadalah baginya keinginan kepada selainnya, selain pada Allah. Namun dia belum sampai kepada kemuncak kebersamaan kerana belum sampai kepada tahap kejujuran. Disebabkan oleh syirik dan tersembunyi, iaitu berpaling daripada selain pada Allah dengan dirinya. Dia rasa dia yang boleh meninggalkan manusia, boleh meninggalkan cinta dunia. Bukan bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Rasa ingin zuhud itu sendiri bukan suatu kezuhudan yang sempurna. Aku nak zuhud lah, nak tinggalkan dunia ni. Dan ini belum lagi dikatakan kezuhudan yang sempurna. Malah ianya boleh membawa kepada kerosakan kehambaan, kerana menumbuhkan rasa seronok dalam kezuhudan dirinya. Dia rasa alhamdulillah aku ni dah tak cinta dunia ni, ini dah macam wali Allah ke apa ni aku ni, pasal-pasal gitu.
Bila sempurna lagi tu, dia masih lagi dalam mujahadah, bersusah payah nak menuju pada Allah tu. Seterus beliau berkata lagi, was-siddiq, ma lahu irtikan. Orang yang jujur itu tiada baginya akan penyandaran. Tadi kita kata di sini ada dipanggil abid. Tahap pertama, abid ni dia beramal, dia menisbahkan pada dirinya. Zahid, orang yang tiada keinginan dunia, dan tetapi dia masih merasai dia yang tidak inginkan dunia ini. Dia rasa keinginan yang tidak mau dunia ini daripada pihak dia, masih belum sempurna lagi. Dan yang ketiganya siddiq, orang yang jujur itu tiada baginya penyandaran. Maksudnya apa di sini? Iaitu orang yang jujur dalam hubungan dengan Allah Azza wa Jal, maka tiada baginya penyandaran selain kepada Allah. Dia hanya menyandar kepada Allah sahaja. Dan inilah pengertian syuhud, musyahadah. Kata Imam Ghazali, syuhud itu ialah merasai diri ini tidak pernah berpisah dengan Allah, sentiasa bergantung pada Allah. Itu syuhud tu, sentiasa berpaut dengan Allah. Maka tiada baginya penyandaran selain kepada Allah Ta'ala. Dia sudah tidak memandang makhluk sebagai punca manfaat dan mudarat. Dia tak melihat bahawa manusia bantu dia, tetapi dia melihat sebalik manusia itu Allah yang bantu dia. Dia tidak melihat manusia menghinanya, dia melihat sebagai manusia itu Allah yang menduganya, mengujinya. Dia sudah tidak memandang makhluk sebagai punca manfaat dan mudarat, tetapi dia menyaksikan dengan penuh keyakinan bahawa semuanya adalah daripada Allah Ta'ala dan bergantung sepenuhnya dengan Allah Ta'ala. Lalu beliau menjelaskan tahap tertinggi, iaitu orang arif billah. Tadi apa? Pertama, abid, orang yang beramal masih memandang dirinya. Kedua, zahid, orang yang tidak ada keinginan, minatnya kepada dunia, menghindarkan hati daripada menghala kepada dunia kepada Allah Ta'ala, tetapi masih tak sempurna kerana masih merasakan dirinya dah orang yang zahid dengan rasa usahanya itu. Dan yang ketiga itu siddiq, ini orang yang jujur ibadatnya kerana Allah dan menyaksikan bahawa itu semua perbuatannya daripada Allah Ta'ala, menyaksikan dengan penuh keyakinan bahawa semuanya adalah daripada Allah Ta'ala dan bergantung sepenuh kepada Allah Ta'ala. Lalu pengarang kitab ini menambahkan lagi peningkatan seseorang dipanggil arif billah, sebenar-benar mengenal. Wal arifu ma lahu haul wala lahu quwwah wala ikhtiyar wala iradah wala harakah wala sukun. Orang yang arif itu tiada baginya daya, tiada baginya upaya, tiada baginya pilihan, tiada baginya kehendak, tiada baginya pergerakan, dan tiada baginya sukun berdiam diri. Maksudnya apa di sini? Iaitu tiada daya, upaya, kehendak, malah wujud bagi diri orang yang telah mengenal Allah Ta'ala secara tersendiri, tetapi semuanya adalah kerana Allah Ta'ala dan dengannya. Maka tiada lagi bagi dirinya untuk dirinya sebarang daya, upaya dan pilihan tanpa tajalli ketuhanan, tanpa manifestasi penyataan penzuhiran ketuhanan. Yang dilihat adalah ini cerita tentang Allah. Kebaikan dilakukan cerita tentang kebaikan Allah. Kesolehannya itu adalah menceritakan tentang baiknya Allah. Dia diangkat darjat sebagai wali Allah dan dilihatlah mulianya Allah. Dia dijatuhkan dalam lembah maksiat dan mungkar, dia melihat bahawa qaharnya Allah, perkasanya Allah atas kehendak dia dijatuhkan dalam maksiat dan mungkar. Dia melihat bahawa sebalik musibah dugaan itu adalah perkasanya Allah memberikan musibah itu. Maka tiada lagi bagi dirinya untuk dirinya sebarang daya dan upaya pilihan tanpa tajalli ketuhanan. Semuanya adalah dengan Allah Azza wa Jal dan penyaksian tajalli Allahu Tabaraka Ta'ala. Ini dipanggil arif billah, orang yang sudah lebur daripada memandang wujudnya diri di samping wujudnya Allah. Itulah hakikat fana. Hakikat fana. Macam mana ni Ustaz nak sampai ke situ? Tanya diri masing-masing. Jujur nak kenal Allah ke tidak?
Kalau jujur nak kenal Allah, siap-siaplah nanti Allah akan ceritakan tentang hal dia. Jangan berangan seperti tadi ya. Nak jadi terus orang soleh, nak terus sampai pada Allah Ta'ala tanpa dugaan, nak duga dulu. Tak sempurna iman soleh itu kalau mereka ini diduga dulu. Memang dulu kan dah kenal. Kita ni asalnya dah kenal. Ketika kembali ditanya di alam roh tentang dirinya, maka Allah kata, maka manusia, maka roh pun berkata, bala syahidina, bahkan kami mengenal engkau, bermakrifat pada engkau, bertasbih, memuji engkau. Maka Allah ingin melihat hamba-hambanya yang mana jujur dalam penyaksian dalam roh itu. Maka diberikan jasad, ada roh itu masuk dalam jasad, terhijab. Sekarang kembalikan semula perasaan dan pandangan yang telah hilang itu. Dulu kamu dah melihatku, sudah mengenalku maksudnya, sudah merasai rasa kebersamaan bersamaku. Sekarang cuba buktikan sejauh mana seorang itu mengenal dan melihat, memandang, merasai kewujudan Allah Ta'ala di setiap pergerakan pernafasannya. Seterusnya Syekh Ar-Salah Dimashq berkata lagi, al-mawjudu ma lahu wujud. Orang yang merasa diri wujud, maka tiada baginya wujud. Ingatlah, kita bicara ni bukan bicara akal ya. Kita ini bicara hati. Maka yang perlu tuan-tuan fokuskanlah hati itu. Kalau kata nampak, bukan nampak dengan mata kepala. Nampak dengan makna apa? Merasai wujudnya. Memang setiap perkara ini kan berlaku dengan kuasa Allah. Yang dilihat sepatutnya dilihat kuasa Allah. Al-wujudu ma lahu wujud, orang yang merasa diri wujud, maka tiada baginya akan wujud. Apabila kita bercerita tentang rasa-rasa, ini kan rasa tu bukan di akal, rasa tu di hati. Feeling dia kan di hati. Sebab itu bicara tasawuf itu bicara hati, bukan bicara akal. Siapa tak faham tentang tasawuf, bermakna itu masalah dia. Kenapa tak faham dengan hati? Kenapa cuba faham dengan akal? Dah tak faham dah tu dengan akalnya tu, akal yang singkat, cetek, kemudian menyalahkan pula. Itu tak wajarlah. Kalimah ini mengandungi dua maksud yang berbeza. Apa dia? Al-mawjud ma lahu wujud. Orang yang merasa dirinya wujud, maka tiada baginya akan wujud. Di dua peringkat yang bertentangan. Ia adalah keadaan al-faraq atau penyaksian wujud diri. Al-faraq di sini, di sisi golongan sufi, ada dua jenis, al-farqul awal, al-farqul tsani. Pecahan pertama dan pecahan kedua. Al-farqul awal adalah tahap seseorang menyaksikan wujudnya secara tersendiri, istiqlal. Dia kata dia lihat dirinya adalah dirinya, tidak ada pergantungan berkait dengan mana-mana pihak. Dipanggil istiqlal, rasa independen. Istiqlal tu bahasa orang putih kata independen. Baca catatannya begitu. Tanpa menyaksikan wujud Allah. Itu yang kita tu. Ataupun lalai daripada pengaruh Allah. Dia tak merasa Allah menangani dirinya, Allah yang mempengaruhi dirinya, Allah yang mengaturkan dirinya. Dalam kewujudannya, ia adalah tahap yang rendah bagi seorang manusia kerana dihijab oleh diri sendiri dan makhluk-makhluknya, kan? Ketika mana roh tu dimasukkan dalam jasad, maka terhijablah dia memandang hakikat sebenarnya. Maka al-farqul awal, orang yang merasai dirinya independen, istiqlal. Dan yang kedua, al-farqul tsani, pemisahan yang kedua adalah tahap yang tertinggi setelah tahap fana. Fana itu lenyap penyaksian diri pada penyaksian wujud mutlak Allah Ta'ala. Atau dalam kata lain, tidak memandang wujudnya diri di samping wujudnya Allah Ta'ala. Tak perasan pun. Macam kita lah, anak-anak kita pun kadang-kadang fana juga anak kita tu. Fana dengan apa? Fana dengan game. Kita kemana dia main game tu, dia fokus game saja. Dia tak ada ingat mak ayah dia makan apa, tak ingat. Long makan, tak dengar dia. Tadi kata nak makan lapar sangat, jom nak makan, nasi tengah panas, dia sejuk tak sedap. Tak dengar. Ini fana ni.
fana main game. Dah kalah. Mama dah masak ke belum? Kita punya angin. Lesung batu ada, nak makan lesung batu ke ataupun nak makan kaki aku? Kalau dah hantu game, nampak tu, bahasa kita hantu. Inilah hantu game, dah tengok apa dah. Itu bahasa tasawuf kata fana. Ataupun mabuk. Budak ni kita solat dah ada fana tak? Dah ada mabuk tak untuk solat tu? Tak pernah mabuk pun. Memang tak pernah mabuk pun. Bayanglah, angkat takbir tu ihram saja, terus keluar, tak tahu ke mana pergi. Meraya, tengok kawasan mana ada virus lagi, pusing. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru perasan solat, baru masuk ni semula. Tengah-tengah tadi pergi mana? Tak tahu pergi mana. Kan? Jadi al-farqus disebutkan sebagai al-baqa. Al-baqa. Farqus tadi ni panggil al-baqa. Jadi fana ni bawah daripada al-baqa. Bermakna berada dalam dua alam. Kalau fana tadi dirinya itu disebut sini menyaksikan wujud diri. Ni kan Tuan bila nak serang musuh, Allah itu dia sebut Allah. Kita nak pegang ni. Tapi kalau orang bakar, dia masih lagi ada pemikiran syariat itu. Ini syariat Nabi Muhammad, ini syariat Allah. Musuh nak menyerang, maka wajib kita pertahankan. Tapi dalam masa sama dia melihat ini semua perbuatan Allah Ta'ala. Itu baqa. Jadi khalifah atau mursyid tarekat itu dia tiba tahap baqa. Barulah dia stabil, boleh didik anak murid dia sebagainya. Kalau nak fana dia Allahu Akbar terus sampai ke subuh isyak dia tu. Makmum mana nak ikut? Makmum mana nak ikut? Wallah, ini imam fana ni. Cubalah supaya bahas dengan dia. Kalau tak nak rasa macam mana? Betul kan? Dia baca rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua lepas Fatihah 15 juzuk sampai ke subuh. Siapa nak ikut? Dia rasa sekelip mata je 2 rakaat dia tu. Itu orang fana. Dia bukan hiraukan orang belakang. Jadi kalau nak jadi khalifah muka bumi, nak jadikan da'i, nak jadikan mursyid, nak jadikan pemimpin negara, orang yang baqa. Tapi masalahnya nak cari pemimpin mana pula dan baqa tu. Tak sampai-sampai tak ada. Sebab apa sudah kerajaan Islam itu sudah hilang pemimpin yang ada sifat seperti ini. Zaman Nabi itu sendiri diikuti dengan sahabat yang 4. Mereka memiliki makom seperti ini. Mereka mentakbir, mereka mengatur strategi peperangan,
mentadbir negara, dan masa sama mereka bakar. Tetapi apabila tiba satu zaman keruntuhan, maka dia asal dulu pemimpin tu, khalifah itu, dia alim, dialah pemimpin, dialah juga sufi, dan diri itu ada ketiga-tiga itu. Dia pemimpin negara, bermakna pakar dalam politiknya, pentadbiran. Dia pun alim, dia memberi fatwa, menghukum, dan dia juga sufi. Tetapi apabila tiba satu zaman, pemerintah itu, pemimpin itu dah tidak ada ciri-ciri kesufian. Dia hanya pegang kuasa politik saja. Dia tidak alim, dan dia bukan dari kalangan sufi. Maka tiba satu zaman itulah pemimpin hanya pemimpinan saja politiknya, ulama hanya ulama fiqh saja, ulama hukum hakam saja, dan satu lagi golongan sufi. Jadi bila bergabung dalam satu negara tu tiga golongan ini, umara, pemimpin, alim, dan juga pentadbir rohani sufi, barulah sejahtera negara itu. Tetapi asalnya zaman Nabi dan khalifah yang empat itu, mereka ada tiga-tiga ciri ini. Mereka pemimpin, pakar dan politik, pentadbiran negara, mereka alim, boleh memberi fatwa, boleh memberi hukum, dan mereka juga orang sufi, orang yang jernih hatinya. Di satu zaman pemerintah itu, kerajaan itu kena ada tiga ini, sebab dah tak memiliki pemimpin, dah tidak memiliki ketiga-tiga sifat yang sempurna. Dia hanya pemimpin saja, pakar politik, tapi bukan alim, bukan sufi. Tetapi dalam satu zaman fitnah itu, ulama-ulama ini, ulama dunia ini sudah impit rapat dengan pemimpin. Maka kekotoran sudah berlaku dalam hati-hati manusia ini, maka menyebabkan ulama-ulama sufi melarikan diri, memencilkan diri, tak nak join dah. Sebab apa? Dah terlampau kotor sangat, dengan fitnah, hasad, dengki, mengandung domba, macam-macam lagi. Akhirnya demi menjaga hati dan juga pengikut-pengikut mereka, maka ulama sufi menyingkirkan diri. Akhirnya bergelombanglah dua ini, pemimpin dan juga ulama. Dan ini berterusan sampai sekarang. Sebab itulah Imam Ghazali mengatakan, antara maksiat kaki itu ada kaki melangkah ke istana. Maksudnya kaki melangkah ke kerajaan. Melainkan dua sahaja kaki boleh pergi ke istana, boleh pergi ke kerajaan itu, dua perkara. Pertama, niat nak berdakwah. Tetapi sekarang nak dakwah ke istana pun, nak balik nanti income pun besar juga. Itu yang rebutan tu. Nak kawan dengan pemimpin, nak kawan dengan orang istana ni, kita kena ada satu ilmu penunduk, ilmu pemikat, ilmu pelembut, benteng daripada sihir. Akhirnya kalau nak ikut jalan sufi, lambat. Sebab karamah itu hanya Allah beri kepada orang yang suci hatinya. Jalan sufi lambat. Jalan shortcut apa dia? Ambil khadam. Walaupun titlenya namanya ustaz, orang rapat istana, orang rapat menteri, tetapi kelilingnya semua jin. Kalau tak join dengan jin, lingkup kita naik sekejap, tombang, naik sekejap muntah darah. Tak mampu kita jadi pemimpin jin tu sekarang. Sampai sekarang ni ceritanya. Sebab terlalu kotor sangat. Sebab tu orang sufi, ulama sufi menghindarkan diri mereka. Jadi kalau mana-mana negara Islam nak naik kembali Islam itu, umara kena duduk di bawah ulama. Dan kerajaan itu dapat dibaiki dengan ada dua golongan ini. Pemimpin yang jujur, amanah, dan juga
Dia tak makan gaji dia. Bergaji, tetapi menggaji itu diberilah kepada mana-mana tempat, tapi dia tidak akan makan daripada gaji sumber daripada khidmat sebagai mufti itu. Sebab apa? Itu tanda warak tu, itu tanda zuhud tu, tanda zuhud, demi menjaga kesucian batin itu. Jadi jawatan mufti ataupun qadi itu diambil apabila perlu, bukan dia rebutan. Sekarang ni dia rebutan sekarang ni, dia rebutan. Jadi apabila sudah jadi rebutan pangkat darjat, maka itulah kerajaan itu jatuh. Sebab apa? Sudah amanah dan kejujuran itu sudah tidak ada lagi. Jadi walau bagaimanapun, yakin dan percayalah seperti mana hadis Nabi ada bersabda bahawa kebangkitan umat akhir zaman itu sebelah timur sebelah kita ini, maka buat persiapan saja. Apakah persiapan yang pertama nak diperbetulkan? Tauhid. Sebab tauhid itu membentuk kejujuran, kesetiaan, amanah pada diri hamba itu. Wallahu a'lam bissawab. Maka sama ada orang itu melihat dengan dan merasa wujud diri dengan Allah Ta'ala ataupun tiada kebersamaan Allah Ta'ala, maka sebenarnya tiada bagian sebarang wujudan dengan dirinya sendiri. Orang yang melihat dan merasai wujud dirinya di samping wujud Allah Ta'ala, iaitu secara berpisah, secara terpisah, maka tiadalah nilai wujud dirinya secara hakiki. Kerana dirinya kepada dirinya tiada nilainya. Seseorang hanya bernilai jika dinilai di sisi Allah Ta'ala. Jika Allah nilai dia baik, baiklah. Kalau manusia nilai dia baik, Allah kata tidak, tidaklah. Dan ada pun orang yang melihat dan merasai wujud dirinya dengan Allah Ta'ala tanpa terpisah dirinya, maka pada hakikatnya dia menyedari dengan penghayatan yang sempurna bahawa dia tiada wujud pada hakikatnya, kerana hakikat dirinya benar-benar adalah tentang wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa bil taufiq wal hidayah. Naqifu huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.